Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya, di mana kali ini saya sudah sampai ke subjek yang seterusnya, bahasa Inggeris. Untuk WASA, SJKC, SJKT, dan SK. Seperti kita sedia maklum, bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua. Jadi untuk semua pelajar, sama ada dia dari SK, SJKC, ataupun SJKT, semuanya menduduki kertas yang mempunyai format dan tahap yang sama. Memang mereka diberi satu kita panggil bank, seperti bank simpanan duit, tapi ini bank simpanan soalan. Jadi semua sekolah peringkat negeri kah, PPD kah, mereka akan mengambil soalan dari bank ini dan memberi kepada murid-murid untuk menduduki peperiksaan pada akhir tahun. Untuk bahasa Inggris, ia tidak seperti bahasa Melayu. Sebelum ini memang saya membuat bahasa Melayu, video-video. Dan bahasa Melayu ada 4 bahagian. Untuk bahasa Inggris, ia ada 7 bahagian. Jadi ke-7 bahagian ini saya telah tulis di papan putih. Dan untuk sesi kali ini, saya akan menerangkan setiap bahagian. Sebenarnya untuk video ini saya akan menerangkan format WASA bahasa Inggris. Jadi untuk part 1 di sini. Oh ya, sebelum itu biar saya membuat sedikit pengenalan. WASA ini sekarang saya buat untuk darjah 5 dan 6. Saya tidak buat darjah 4, 5, 6 seperti bahasa Melayu kerana tahun ini dilancarkan selepas Perdana Menteri kita mengumumkan untuk darjah 4 mereka dikehendaki untuk menduduki satu peperiksaan untuk kita panggilnya menduduki peperiksaan secara nasional. Seperti dulu UPSR, tapi UPSR untuk darjah 6. Kita kali ini kita bermula dengan darjah 4 seluruh negara. Jadi saya tengok formatnya lebih kurang, tidak banyak perubahan, tetapi memang tahapnya sesuai untuk darjah 4. Dan saya akan tengok keperluan dan sama ada saya ada masa untuk membuat beberapa sesi untuk khusus untuk peperiksaan nasional yang akan diadakan pada bulan Oktober tahun ini 2026 dan ya dipanggil MKT 4. Saya tengok keadaan. Kalau boleh saya akan buat beberapa video tentang peperiksaan ini peringkat nasional. Kalau tidak saya akan teruskan ke WASA sekolah menengah tingkatan 1, 2, dan 3. So untuk part 1 kita tahu belum sampai ke part 1 lagi. Kita tahu WASA bahasa Inggris seperti bahasa Melayu juga. Fokusnya adalah di bahagian pemahaman, dipanggil reading, dan fokus kepada penulisan, dipanggil writing. Jadi kita boleh lihat di sini 50 markah penuh dan kalian atau murid-murid diberi 1 jam 15 minit untuk menghabiskan semua soalan yang saya tulis di sini untuk 7 bahagian. Dan part 1 5 markah, 5 soalan
murid-murid diberi short text. Short text maksudnya petikan-petikan yang pendek. Mungkin dalam bentuk pesanan, message. Atau dalam bentuk notis. Ataupun email. Ataupun iklan. Jadi pendek sahaja. Soalan akan diberi dan murid-murid harus menjawab. Ini beraneka pilihan. Kita English panggil MCQ, multiple choice questions. Kita boleh pilih jawapan. Untuk part 2, 4 markah 4 soalan. Dan ini dipanggil close text. Ia adalah satu petikan, satu cerita, dan ada tempat-tempat kosong di mana murid-murid atau calon-calon harus memilih jawapan. Ya sama juga pilihan. Dan kita panggil dia close text. Lexicographer. Apa itu lexicographer? Lexicographer maksudnya soalan-soalan yang harus murid-murid mencari. Sebab ini bentuk MCQ juga. Saya terlupa menulis. So ini sama juga MCQ, maksudnya boleh pilih jawapan. Lexicographer maksudnya petikan ini, soalan-soalan yang keluar dalam petikan ini, murid-murid harus memilih jawapan dari segi vocabulary ataupun perbendaharaan kata, kosakata, dicampur dengan grammar. Jadi dia bukan grammar semata-mata. Okey, jadi kalian mesti baca petikan itu kemudian pilih jawapan yang tepat dari segi perbendaharaan kata ataupun dari segi grammar. Selepas itu part 3, 5 soalan, 5 markah. Comprehension, pemahaman. Jadi mungkin diberi satu cerita pendek ataupun diberi satu artikel rencana, dan selepas itu soalan-soalan diberi dan jawapan kita sama juga. Comprehension itu sama juga MCQ. Kalau saya tidak silap, biar saya cek sekali lagi. Ya, memang MCQ. Lepas itu part 4, 6 markah, 6 soalan. Jadi apa dipanggil matching multiple text? Mungkin ada 3, dia memberi 3 teks ataupun bahasa Melayu dipanggil teks juga. Saya beri satu contoh. Dia akan tulis satu kotak. Dia beri kita kotak. Di kotak di sebelah kiri dia tulis A, B, C. Contoh. Dan A itu mungkin negara kita Malaysia. B itu mungkin Singapura. C mungkin Thailand, contoh sahaja. Dan dia akan memberi, mungkin dia akan menceritakan tentang contoh sahaja, tentang buah-buahan tempatan yang boleh didapati di Malaysia, contoh sahaja. Kemudian B, buah-buahan tempatan yang boleh didapati di Singapura. Dan C, buah-buahan tempatan yang boleh didapati di Thailand. Itu dia akan tulis ayat-ayatnya, tidak banyak ayat juga. Lepas itu baru lagi satu kotak. Dia akan di sebelah kiri ada nomor 13, 14, 15, 16, 17 begitu. Dan di tengah-tengah dia akan menulis, contoh dia ada menulis buah-buahan guava ataupun jambu batu boleh didapati di negara ini, contoh sahajalah. Jadi taulah Malaysia. Jadi jawapannya ialah Malaysia ialah A. Jadi pelajar tulis A sahaja di kotak yang diberikan. Lepas itu part 5, word completion. Apa itu word completion?
Word completion ialah begini, seperti kamus. Ia memberi kita satu maksud. Contohnya sahaja, we should wash our garisan before we eat. Oh no, ini penerangan, I'm sorry. So we use this, mungkin satu alat nama. We use this to clean the table. Kemudian dia tulis di sebelah kiri, dia mungkin jawapannya mungkin cloth. So dia akan tulis C. Lepas itu CLOTH, 5 huruf. Dia hanya beri satu huruf C. Kemudian dia lukis lagi 4 dash 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 dash. Jadi kamu pelajar mesti tulis LOTH. So sebelah kiri penerangan, sebelah kanan perkataan yang menerangkan ayat ini. Oke, so ini untuk menajamkan perbendaharaan kata juga. Tapi dari semua segi, mungkin dari segi adjektif kah, nama am kah, begitu. Lepas itu part 6, 10 markah, 1 soalan. Calon-calon dikehendaki menulis 30 hingga 50 patah perkataan dan kita panggilnya guided writing, penulisan berpandu. Kita diberi panduan. Tulis short communicative message sebab 30 hingga 50 patah perkataan sahaja. Jadi mungkin kamu email kepada seseorang atau seseorang email kepada kamu, dan dalam email itu kalau kamu yang menulis, mungkin kamu meminta nasihat. Contohnya kamu ingin menyertai satu aktiviti di sekolah, mungkin co-curriculum, mungkin persatuan, kamu ingin menyertai persatuan Inggris, bahasa Inggris atau persatuan catur, dan jadi kamu tulis email kepada, atau ada 2-3 persatuan yang sangat menarik hati, kamu ingin menyertai satu daripadanya. Jadi kamu tulis email kepada seorang kawan baik ataupun abang kakak kamu untuk meminta nasihat. Sama ada pilihan kamu, mungkin kamu ingin menyertai persatuan catur, jadi bermain catur, jadi mintalah nasihat sama ada persatuan ini bagus atau tidak untuk kamu. Oke, contoh sahajalah. Ataupun kawan kamu ingin pergi melawat sesuatu tempat dengan kawan-kawannya, mungkin ingin pergi ke pantai untuk berkela, ataupun tapi dia tidak berapa pasti sama ada pergi berkela ataupun pergi berkemah ataupun pergi memancing ikan, contoh sahajalah. Jadi dia menulis email kepada kamu untuk meminta nasihat, maka kamu balaslah emailnya. Part 7, 15 markah, lebih panjang 60 hingga 80 patah perkataan, 1 soalan sahaja. Jadi mungkin dia lukis, dia beri kamu satu poster. Oke, dalam poster itu mungkin dia ada gambar-gambar dan dia tentang fun fair, pesta riang. Lepas itu kamu ingin pergi ke pesta ria ini, jadi kamu tulis email kepada kawan kamu kah, sepupu kamu kah, memberitahu dia mengapa kamu ingin melawat ataupun pergi ke pesta ria itu, dan jemputlah dia untuk pergi bersama kamu. So inilah 7 bahagian yang murid-murid calon-calon harus habis dalam masa 1 jam 15 menit. Begitu ya. So semua saya sudah terangkan termasuk format. Jadi setakat ini sahaja. Lepas ini saya akan seperti bahasa Melayu,
Sebab 7 bahagian mungkin akan mengambil masa yang panjang kalau setiap bahagian saya gunakan satu video. Saya tengok bagaimana. Oke, so sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.